Nurul Syazwani Ayuni binti Muhammad Azalan, KAD 22060707, dan seterusnya ialah Sufi Alisa Umairah binti Syarizan, KAD 22060701. Perlibatan dari kalangan ayah adalah sangat penting bagi keberkesihan anak pada masa ayah dan ibu. Tapi pada masa ini seperti yang dilihat, keterlibatan ayah adalah sangat sedikit kerana ayah biasanya menghabiskan masa di tempat kerja untuk menanggung keluarga. Hal ini adalah sangat relevan kerana hanya sang ibu yang mengasuh anak di rumah. Oleh hanya demikian, ayah boleh melibatkan diri dalam pengasuhan anak dengan membantu ibu membuat makanan, menidurkan anak dan lain-lain lagi. Ayah juga boleh membantu ibu membuat kerja di rumah. Jadi ayah boleh bersama-sama ibu mengasuh anak dengan baik. Sabda Rasulullah SAW, anak itu ibarat seperti kain putih. Ibu apalah yang akan mencorakkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Tuntasnya, bukan ibu sahaja yang bertanggungjawab untuk mencorakkan kain putih itu, tetapi ibu juga tanggungjawab seorang ayah. Prinsip pengasuhan yang pertama adalah menarik perhatian. Seperti yang kita ketahui, ayah merupakan sosok utama sebagai keluarga dan ini adalah salah satu unsur anak yang mendapat perhatian dan pengasuhan ayah. Hal ini akan mempengaruhi pelbagai sikap dan tingkah laku seseorang ayah. Oleh itu, ayah perlulah meluangkan masa untuk memberikan perhatian sayang kepada anak-anak. Ayah juga merupakan salah satu pelibatan ayah dalam pengasuhan anak. Anak dapat menceritakan masalah yang dihadapi kepada orang-orang serta dengan ayah yang disambut dengan kemaluan hati dapat membuka hati anak dalam membantu mengatasi masalahnya. Ini secara langsung mempengaruhi pertumbuhan emosi yang mana yang ada dalam pengasuhan anak. Yang ketiga ialah menunjukkan rasa sayang atau cinta seorang ayah kepada anak-anak. Ini secara langsung anak akan merasa senang dan membuatkan anaknya sendiri memiliki emosi yang positif. Oleh itu, seorang anak akan merasa disayangi oleh ibunya sendiri dan ianya antara terngiang dan mudah hati yang memberikan masa kepada anak tersebut. Akhir sekali, apabila jika mengais ekspresi emosi negatif seperti marah ataupun sedih, bukan hal yang wajar untuk diberikan. Hal ini kerana anak tidak berasa berhutang kepada ayah dan merasa berhutang bila dapat meluahkan kepada kepercayaan. Jika sebagai seorang ayah tidak memberitahu hal ini kepada anaknya, dikhawatiri anak itu akan membesar sebagai seorang yang pendendam. Oleh hal yang demikian, sentuhan daripada seorang ayah sangat penting dalam pengasuhan anak. Seterusnya saya akan membincangkan tentang bidang kecerdasan kanak-kanak di sekolah dan di rumah yang perlu diambil berat oleh seorang ayah. Antara bidang-bidang tersebut ialah emosi dan kognitif. Seterusnya, dari segi emosi ialah ayah perlu memberikan tunjukannya kepada kanak-kanak untuk menunjukkan atau menunjukkan emosi mereka sebagaimana yang disebut seperti inteligasi emosional. Seterusnya ialah mengajukan atau bertanyakan soalan kepada kanak-kanak agar orang ayah itu dapat mengetahui emosi kanak-kanak apabila menceritakan tentang cerita yang diajukan oleh seorang ayah itu. Seterusnya ialah kognitif. Kognitif dari bidang kecerdasan. Kognitif dari bidang kecerdasan kanak-kanak ialah seorang ayah perlu memperhatikan kognitif mereka. Seorang ayah perlu memperhatikan kognitif mereka dari segi pengalaman mereka yang telah mereka pelajari di sekolah, seperti aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan bersama guru di sekolah. Ayah juga perlu mengajukan atau perlu memerhati kognitif mereka tersebut. Isi yang seterusnya ialah ayah dapat menjadi role model kepada kanak-kanak. Ayah ialah satu role model yang paling dekat dengan kanak-kanak. Oleh itu, perlibatan ayah sangat penting dalam membentuk kanak-kanak menjadi model insan yang terbaik. Cara-cara ayah menunjukkan role model yang terbaik kepada kanak-kanak ialah dengan menunjukkan sikap nilai murni yang dapat dicontohi oleh kanak-kanak seperti tidak merokok, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti mencarut. Ayah juga dapat menerapkan sikap baik hati, tolong-menolong dan sifat lemah lembut.
Dengan ini, anak-anak akan dapat mengikut sikap yang diamalkan oleh ayah. Bab kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Kanak yang kecil sering mengajuk apa yang dilakukan oleh ayahnya, seperti meniru cara bercakap, body language dan selainnya. Oleh itu, ayah haruslah menunjukkan nilai yang terbaik supaya apabila kanak-kanak membesar, kanak-kanak sudah menerapkan nilai-nilai murni. Oleh itu, tidak akan berlakunya sikap buli ke dalam diri kanak-kanak. Oleh itu, kepribadian ayah menentu tingkah laku kanak-kanak pada masa hadapan. Jika ayah menggunakan perkataan yang baik kepada kanak-kanak, tidak akan berlakunya masalah-masalah seperti kanak-kanak menjerit ketika bercakap ataupun mereka membantah semasa ibu bapa mereka memanggil. Seorang ayah bukan sahaja orang dewasa yang berada di dalam rumah, tetapi ayah juga ialah memberi impak yang besar kepada pertumbuhan kanak-kanak. Isu seterusnya ialah ayah mempengaruhi psikologi kanak-kanak. Ayah mampu mempengaruhi psikologi kanak-kanak dengan pelbagai cara. Cara percakapan yang betul dengan kanak-kanak ialah dengan cara semasa mereka bercakap dengan kita atau meluahkan perasaan ataupun bercerita, kita haruslah mendengar dengan serius, seperti melihat muka mereka semasa mereka sedang bercakap ataupun bertentang mata bersama mereka. Oleh itu, dengan apa yang dilakukan oleh ayah seperti bertentang mata semasa mereka menyampaikan sesuatu, mereka akan merasa yang ayah ini sangat-sangat prihatin dan ingin mendengar kisahnya dengannya tanpa rasa dipaksa. Terdapat kajian menyatakan bahawa kanak-kanak lebih dekat bersama ayahnya semasa mereka kecil, kerana apabila mereka tumbuh besar, ayah mereka lebih kepada sangat-sangat disiplin dan strict hingga menyebabkan mereka kurang berkomunikasi. Jika ayah bersikap tidak terbuka bersama kanak-kanak, kanak-kanak akan rasa takut dan tidak ingin share apa yang mereka ingin sampaikan, seperti apa yang berlaku di sekolah ataupun apa yang mereka telah lalui, seperti contoh mereka dibuli oleh rakan-rakan. Dari segi permainan aktiviti, ayah dapat bermain tumble play bersama kanak-kanak, iaitu permainan yang agak kasar. Permainan ini dapat membina mereka supaya mereka lebih berani dan teguh apabila sesuatu perkara berlaku. Jika ayah mengajar mereka melakukan aktiviti yang kasar, ayah haruslah memberitahu ataupun explain kepada kanak-kanak apabila benda itu boleh dilakukan. Ada masa-masa yang boleh dilakukan dan masa-masa yang tak boleh dilakukan, seperti jangan lakukan terhadap kawan di kelas, tapi lakukan bila ada berlakunya emergency. Apabila masa lapang, ayah boleh membawa mereka ke taman permainan ataupun tempat-tempat yang lapang supaya mereka akan mengasahkan lagi social skill mereka, supaya mereka tidak takut untuk bercakap bersama orang-orang yang tidak dia kenali. Selain itu, ayah haruslah mengadakan sesi luahan bersama kanak-kanak supaya tidak berlakunya kemurungan terhadap mereka, seperti mereka memendam perasaan dan tidak memberitahu apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan ini, jika berlakunya kemurungan, bapa dapat membantu mereka, bapa boleh membawa mereka kepada pakar sakit kanak-kanak dan memberi rawatan kepada mereka. Seorang ayah bukan sahaja orang dewasa yang berada di dalam rumah, tetapi ayah juga ialah memberi impak yang besar kepada pertumbuhan kanak-kanak. Kesimpulannya, penglibatan ayah merupakan sumbangan yang terbesar dan merupakan penglibatan yang sangat penting dalam pertumbuhan kanak-kanak bagi membentuk hubungan yang baik terhadap keluarga, seperti perkembangan moral, teoris, kognitif, motor kasar, motor halus. Hubungan bapa yang baik terhadap kanak-kanak mampu merubah persepsi bukan sahaja ibu yang mampu menjaga kanak-kanak dan mengasuh kanak-kanak, malah bapa juga dapat mengasuh kanak-kanak seperti ibu. Oleh itu, bukan sahaja ibu yang mampu menjadi tulang belakang kepada kanak-kanak, malah bapa juga dapat menjadi tulang belakang kepada kanak-kanak untuk mencapai masa depan mereka yang cemerlang. Oleh itu, ternyatalah bahawa peranan bapa sangat penting dan tidak boleh digantikan oleh siapa-siapa.